Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi kita di kelas yang ke-23. Hari ini hari Selasa. Baik, kita akan sambung lagi. Kalau kemarin kita belajar berkaitan dengan konsep inertia. Cikgu ulang balik apa itu inertia ialah kecenderungan sesuatu objek mengekalkan keadaan asalnya, sama ada pegun ataupun bergerak dengan laju malar dalam suatu garis lurus. Itu adalah inertia. Ataupun inertia ni adalah hukum Newton yang pertama lah. Pun sama. Okey, baik. Kita tengok situasi melibatkan inertia yang duit shilling kemarin. Tak ada masalah. Saya sudah jelaskan ya. Kalau kamu tarik kabut ini secara laju ataupun sentap kabut ini dengan laju, apa yang berlaku pada duit shilling ini akan jatuh ke bawah. Ini adalah inertia pegun kan. Duit shilling ini dalam keadaan pegun, maka kalau kamu tarik sekalipun, inertia duit shilling ini akan menggunakan keadaan asalnya iaitu pegun. Jadi dia akan jatuh ke bawah. Okey, sebab ada daya tarikan graviti kan. Okey. Baik, seterusnya. Situasi yang kedua ialah chili sauce. Ataupun chili sauce ataupun sos cili. Sos di dalam botol ini, macam mana kamu nak keluarkan dengan mudah? Okey, caranya ialah kamu hayun botol sos cili ini dengan laju dan kamu akan hentikan secara tiba-tiba. Maka sos di dalamnya ini akan keluar sendiri. Kalau kamu berhentikan secara mengejut, dan sos cili ini akan keluar dengan sendiri. Kenapa? Sebab bila kamu gerakkan botol ini laju, bermaksud sos ini juga dalam keadaan bergerak. Bila kamu berhenti secara tiba-tiba, sos ini akan terus bergerak, iaitu inertia gerakan kan, dia akan terus bergerak. Maka dia akan keluar dari botol sos dengan sendiri. Senang saja. Okey, kamu hayung laju-laju atas ke bawah dan kamu hentikan tiba-tiba. Dekat dengan bekas, dia akan keluar sendiri. Okey, baik. Seterusnya, buku. Buku yang kamu susun. Okey, contoh ni situasi yang ketiga. Susun banyak-banyak, cuba kamu tarik satu. Yang lain tidak akan terjatuh ke manalah, dia akan turun saja ke bawah kan. Kenapa? Sebab inertia dalam keadaan pegun kan. Sebab buku-buku lain di bahagian atas tidak bergerak bersama-sama buku itu. Okey. Sebab kenapa? Daya tarikan graviti dan inertia pegun. Okey. Baik. Ni biasa hujan kan? Hujan, ada titisan air di atas payung ini. Bagaimana cara kamu nak hilangkan titisan air di payung itu? Biasanya kamu akan putar payung itu laju-laju dan kamu pun hentikan secara tiba-tiba. Dan air ini dia akan bergerak kan? Dia akan bergerak ikut payung. Bila kamu hentikan secara tiba-tiba, air ini akan terus bergerak. Jadi dia akan tercabut daripada payung. Jadi dia akan jatuh. Simple saja kan? Ni adalah inertia gerakan. Okey, simple saja. Yang dua ni inertia gerakan, sebelah kiri ni adalah inertia pegun lah. Jadi dua keadaan kan? Gerakan dengan pegun. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Kalau kita dikejar oleh binatang yang berjisim besar, contohnya lembu. Lembu, kita kalau boleh kita mesti lari dalam bentuk zigzag. Tak boleh lari lurus. Kenapa? Sebab inertia lembu ni besar. Kenapa? Inertia berkadar terus dengan jisim. Maksudnya, kalau dia bergerak dengan laju, jadi bergerak, jadi inertianya akan menyebabkan dia akan terus bergerak menggunakan asalnya kan. Jadi kalau kamu lari zigzag, lembu ini akan susah nak dia akan sukarlah mengubah gerakan tu. Daripada bergerak laju, tengah bergerak nak berhenti secara tiba-tiba. Kalau kamu lari zigzag kan, dia akan jadi nak berhenti kan. Jadi dia akan susah nak memberhentikan ataupun mengubah gerakannya, menyebabkan kita selamatlah daripada dikejar oleh lembu. Melainkan kalau kita lari lurus, lembu, kita lari lurus, dia memang inertia sudah besar kan. Dia akan terus bergerak. Memang sempatlah kejar kita. Kalau kita lari zigzag, lembunya akan nak berhenti. Jadi dia akan sukar. Bila sukar,
senanglah kita nak menyelamatkan diri. Maksudnya begitulah. Jangan lari lurus, kita lari zigzag. Okey. Sama juga dengan kes kapal yang besar. Kenapa boleh menyebabkan pelanggaran berlaku antara kapal yang besar? Sebab inersianya besar. Kalau dia sudah bergerak, untuk menghentikannya tu susah. Sebab ya inersia gerakannya mengekalkan keadaan asalnya, iaitu bergerak. Itu contoh kalau kapal yang besar kan. Okey, baik, seterusnya. Situasi yang terakhir ialah tukul. Tukul. Bagaimana kita nak ketatkan kepala ni? Ni biasa kan kalau kita tengok bapak kita ke ayah kita kan, dia nak ketatkan ni, dia tak ketuk pun. Dia akan hayun tukul dengan kuat di bahagian hulu, dan hulu ini dia akan menyentuhlah apa-apa objek yang keras. Contohnya kayu ke, simen ke, mozaik ke. Okey, bunyi ketuk. Dia tak ketuk pun kepala. Dia nak ketatkan kepala, tapi dia pergi hentak dia punya hujung, bahagian hujung ni. Kenapa? Sebab bila kamu hayun, kepala penukul ini dengan hulunya ni akan terus bergerak kan. Okey, bila dia berhenti secara tiba-tiba, kepala ini akan terus bergerak. Bila dia terus bergerak, dia akan turun ke bawah. Bila turun ke bawah, dia akan ketat secara sendiri. Ini adalah inersia gerakan. Bergerak ke bawah menyebabkan inersianya. Dengan ini, hujung pemegang atas akan masuk dengan lebih dalam. Maksudnya dia akan masuk sendiri. Ini kamu hayun ke bawah gini kan. Kamu hentikan tiba-tiba. Tak. Jadi kepalanya akan terus bergerak juga. Sebab inersia gerakan. Jadi dia akan ketat sendiri tanpa kamu perlu mengetuknya. Okey. Baik. Untuk kelas yang berikutnya kita akan tengok kesan inersia. Ini adalah situasi saja melibatkan inersia. Okey. Untuk hari ini simple saja. Salin saja nota situasi melibatkan inersia.